Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bihaqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratakal aqrabin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy fajtama'u fa'amma wa khassa faqala ya bani Ka'b bin Lu inqidhu anfusakum minan nar inqidhu anfusakum minan nar ya bani Murrah bin Ka'ab inqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Manaf inqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim inqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib inqidhu anfusakum minan nar ya Fatimah inqidhi nafsaka minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'uballaha bibalaliha. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ketika mana turunnya ayat lamma nazalat hadhil ayah, ketika mana turun saja ayat ini, ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, hendaklah kamu bagilah peringatan pada keluarga-keluarga kamu yang terdekat. Ini waktu mana turun saja ayat tersebut, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy. Rasulullah mula memanggil orang-orang Quraisy. Fajtama'u, lalu berkumpullah. Fa'ammu wa khassa, di kalangan mereka ni berkumpul undangan tu secara umum dan juga yang khusus. Cara dipanggil demikian. Jemaah sekalian, hadis yang kita belajar ni merupakan hadis yang cerita tentang mengenai kita diajar supaya berbuat baik pada kedua ibu bapa kita, kemudian dalam masa yang sama kepada yang dinamakan dengan kita diajar supaya jaga hubungan kekeluargaan kita dan silaturrahim sesama kita. Yang ni dalam bab yang ke-40 daripada hadis Imam Nawawi ini, yang telah disusun daripada hadis-hadis yang disusun dalam kitab Riyadhus Salihin, di mana hadis ini cerita tentang mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mana dia cerita tentang mengenai bila turun ayat Al-Quran Karim sebut wa anzir ashiratakal aqrabin, hendaklah kamu bagi peringatan pada keluarga-keluarga kamu yang terdekat. Bila turun saja ayat tersebut, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy. Rasulullah mula panggil orang Arab Quraisy. Datangkan semua orang Arab Quraisy ini, fajtama'u, lalu berkumpullah orang-orang Arab Quraisy ini di atas undangan yang telah diundang oleh Rasulullah tadi, di kalangan yang umum, orang-orang Arab Quraisy yang umum, dan juga orang Arab Quraisy yang khusus. Di kalangan yang orang ramai, jemputan awam pun ada, jemputan yang khusus pun ada, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak seorang-seorang. Kemudian bila berkumpul saja, Rasulullah mula buat ucapan. Di antara ucapan Rasulullah sebut begini, ya bani Ka'b bin Lu'ay, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay. Dia sebut, anqidhu anfusakum minan nar, lepaskanlah diri kamu, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kamu semua daripada neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut khusus, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, di mana hendaklah keluarga kamu semua jangan
jangan ada di kalangan keluarga kamu terhumban ke dalam api neraka Allah. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kita pun kena ada jugalah kalimah macam ni dalam keluarga kita ni. Dalam keluarga kita ni sebaik-baiknya kita cuba untuk kitanya melepaskan keluarga kita daripada api neraka Allah. Lalu kita sebut anqidhu anfusakum minan nar. Kita sebut pada keluarga kita apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepaskanlah keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kemudian Rasulullah sebut, ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Lepaskanlah keluarga kamu, wahai Bani Abdul Manaf, lepaskanlah keluarga kamu daripada api neraka Allah. Demikian juga Rasulullah sebut, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Lepaskanlah keluarga kamu daripada api neraka Allah. Maknanya samakanlah keluarga kamu ni. Jangan keluarga kamu ni ada yang terhumban ke dalam api neraka Allah. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Lepaskanlah diri keluarga kamu tu daripada api neraka Allah. Maksudnya apa dia? Jadikanlah keluarga kamu ni keluarga yang taat pada perintah Allah. Jangan ada keluarga kamu yang langgar perintah Allah. Bila kamu langgar perintah Allah, menyebabkan kamu masuk dalam api neraka Allah. Jadi nak suruh kita selamat, maka kita diajar supaya apa dia? Lepaskan diri. Dengan kita, macam mana cara nak lepaskan diri daripada neraka ni? Ialah dengan cara kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah. Lalu Rasulullah sebut nama khusus anak perempuan Rasulullah, Fatimah tu Zahra. Anqidhi an-nafsaki minan nar. Lepaskanlah diri kamu seorang tu daripada api neraka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wahai Fatimah, lepaskanlah diri kamu daripada neraka Allah. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Kerana sesungguhnya aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa di hadapan Allah nanti, sikit pun. Ghaira anna lakum rahiman sa'aluha bibaliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kerana sesungguhnya saya tak mampu memiliki sesuatu pun untuk semuanya daripada Allah. Maksudnya saya tidak dapat menolak siksa yang akan diberikan oleh Allah pada kamu jikalau kamu tidak berusaha menyelamatkan diri kamu sendiri dan daripada neraka. Hanya saja kamu semua itu mempunyai hubungan kekeluargaan belaka. Tetapi ini jangan diandalkan untuk dapat selamat di akhirat. Saya akan membasahinya dengan airnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah kata, kamu jangan ingat mentang-mentang kamu keluarga dengan aku, kamu ada hubungan dengan aku, maka aku ni akan tolong kamu. Maknanya demikian. Tak, Rasulullah kata, tiap-tiap di kalangan kamu kena selamatkan diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah berangankan orang kita, dia akan berangan lah, saya tak apa dah, ayah saya tu imam, misal contohnya. Saya tak apalah, anak saya ni ustaz, misal contohnya. Jangan. Kerana masing-masing diambil kira di atas perbuatan amalan masing-masing. Rasulullah ajar demikian. Pada keluarga dia lah. Waktu mana turun ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagilah peringatan pada keluarga-keluarga kamu yang terdekat. Lalu di antara peringatan yang Rasulullah sebut, Rasulullah kata, samakanlah diri ataupun lepaskanlah diri daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ni kadang-kadang suami kita suami yang soleh, ataupun isteri kita isteri solehah, dia tak boleh nak tumpang. Tak boleh. Masing-masing di hadapan Allah nanti bawa diri masing-masing. Rasulullah kata bawa amalan masing-masing. Walaupun kamu ni dekat dengan aku, walaupun aku ni dekat dengan kamu, tapi kamu jangan kamu harap dengan aku ni, jangan. La amliku laka syai'a. Rasulullah kata, aku ni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tak ada kemampuan untuk nak mengatasi hadap apa yang kamu tanggung tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bila kamu berjumpa dengan Allah, kamu tanggunglah di atas perbuatan kamu yang kamu buat di atas dunia ini. Ghaira anna lakum rahiman
Kecuali dia kata, walaupun aku ni ada hubungan kekeluargaan dengan kamu, sa'uballiha bibaliha. Rasulullah kata, aku akan jadikan hubungan ini sentiasa erat. Rasulullah sebut demikian. Sa'uballiha bibaliha. Rasulullah kata, kekeluargaan ini akan sentiasa diingatkan, dibasahi. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah bersabda bibaliha itu dengan fathah ba kedua dan boleh pula dengan dikasrahkan al-balal, artinya dalam makna hadis, saya akan membasahi dengan airnya ialah saya akan menghubungi kekeluargaan itu. Bibaliha ni maknanya Rasulullah kata, saya tak akan berhenti dan saya tak akan putuskan hubungan kekeluargaan ini. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dah. Maknanya walaupun keluarga dia ada yang tak beriman pada Allah, tapi hubungan tu mesti diteruskan, hubungan kekeluargaan. Jangan ada di kalangan kekeluargaan kita yang tak beriman pada Allah, lalu kita putus hubungan dengan dia. Jangan. Rasulullah kata hubungan keluarga ni tetap diteruskan. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Beliau Rasulullah menyerupakan terputusnya kekeluargaan itu sebagai sesuatu yang panas yang dapat dipadamkan dengan air, dan yang panas ini dapat didinginkan dengan mempereratkan kekeluargaan tadi. Maknanya kalau kita dalam hubungan kekeluargaan ini, kalau berlakunya perbalahan, berlaku yang disebut dengan panas hubungan di antara satu sama lain, macam mana cara kita nak suruh dia boleh terhubung di antara satu sama lain ini? Dengan cara kitanya menyambung, mendinginkan, jangan kita memanaskan lagi, jangan. Di antara kekeluargaan di kalangan kita. Kita kan, orang kita bila berlakunya perbalahan kekeluargaan, biasanya di kalangan kita ni dia akan semakin panas. Akhirnya putus hubungan tadi. Rasulullah ajar, walaupun kamu simbah dengan air panas, aku akan simbah dengan air sejuk. Itu cara demikian dalam kekeluargaan. Walaupun kamu membakar, cuba memutuskan kekeluargaan, kita jangan putus hubungan kekeluargaan. Rasulullah suruh sejukkan hubungan kekeluargaan itu. Ialah kadang-kadang kan manusia ni dia jadi emosi dalam kekeluargaan. Dia terbawa-bawa dengan syaitan pula masuk dalam hubungan. Kadang-kadang yang menyebabkan tak bertegur sapa adik-beradik, tak bertegur sapa dipanggil jiran. Kita berjiran dengan adik-beradik kita. Dalam kita berjiran tersebut, dalam kita berjiran ini menyebabkan dalam masa yang samanya kitanya memutuskan hubungan di antara satu sama lain. Padahal patutnya kita ni sambung lah. Walaupun berjiran kita sejukkan. Jangan kita panaskan hubungan tadi sehingga putus hubungan kekeluargaan. Rasulullah kata, walaupun Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani ni yang tak beriman pada Allah, tak beriman ataupun melanggar syariat ini, tapi Rasulullah kata, aku akan teruskan hubungan ini. Tapi aku nak sebut pada kamu, di akhirat nanti kamu kena selamat diri masing-masing. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada keluarga Rasulullah. Wa an Abi Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin yaqul in ala abi fulan la yasu bi awliyai innama waliyallahu wa salihul mu'minun walakinna lahum rahimun ubaluha bibaliha muttafaqun alaih. Ini riwayat yang lain pula sebut macam ni. Katanya Abdullah bin Amr bin As rahimallah, kata dia, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda tu jelas sangat, jiharan ghaira sirrin, bukan sembunyi-sembunyi tak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tu dalam keadaan jelas sangat. Rasulullah kata apa dia? Yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukannya kekasihku. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata, inna ali abi fulan laisu bi awliyai, hanya kekasihku ialah Allah dan kaum mukminin yang saleh.
Rasulullah sebut demikian. Orang yang menjadi kesayangan aku ialah Allah dan juga orang mukmin yang saleh. Walakinna lahum rahiman. Tapi mereka itu ada hubungan kekeluargaan denganku. Yang aku sendiri akan membasahi dengan airnya. Yakni aku akan mempereratkan ikatan kekeluargaan dengan mereka. Rasulullah cerita, Rasulullah sebut jelas ni. Keluarga tu katanya Rasulullah, dia bukan dalam tanggungan aku. Keluarga tu, inna ali abi fulan laisu bi auliyai. Rasulullah kata, dia bukan termasuk di kalangan yang aku kena jaga. Bukan dalam tanggungan aku. Rasulullah sebut. Rasulullah tak sebutlah nama sekian tu. Fulan mana tu. Tapi Rasulullah kata, tapi dianya yang jadi betul wali aku ialah dua je. Allah dan juga orang saleh. Di kalangan orang mukmin ni orang yang di dalam tanggungan aku dah. Rasulullah sebut demikian. Tapi dia ni ada hubungan kekeluargaan dengan aku. Walakin lahum rahimun uballuha bibaliha. Rasulullah kata, tapi dia ada hubungan dengan aku walaupun dia tidak Islam. Tapi walaupun dia tak beriman, tapi dia ada hubungan kekeluargaan dengan aku. Tapi aku akan tetap sambung hubungan ini. Dia bukan di bawah jagat aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Adalah keluarga Rasulullah ni yang dia lawan perintah Allah. Walaupun dah dia lawan perintah Allah, dia terkeluar daripada jagaan Rasulullah. Maknanya demikian. Rasulullah kata, aku tak jadi wali orang macam ni. Aku tidak akan sanggup untuk nak menjaga orang yang jenis lawan perintah Allah. Tapi orang yang jenis macam mana yang akan di bawah tanggungan aku ni? Allah. Aku jaga hubungan aku dengan Allah dan juga hubungan dengan orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Tapi orang macam ni, walaupun dia ada hubungan kekeluargaan dengan aku akan tetap membasahi hubungan ini. Maksudnya, aku tetap jaga. Aku akan pereratkan juga yang ni. Tapi tidaklah dia panggil serapat aku dengan Allah dan juga orang mukmin. Kan kita ni, ada yang kita nama kawan, ada yang kita nama sahabat, ada kita namakan kenalan. Orang kita ni, kenalan, kita tidaklah kata rapat sangat. Ada yang orang dipanggil, kita panggil sahabat. Sahabat ni maknanya rapat lah kita dengan dia tersebut. Macam adik-beradik, sahabat di kalangan kita. Ada yang kita panggil kenalan. Kita kenal dia. Tapi kita tak rapat. Macam yang disebut dengan sahabat tadi. Sekadar kenal. Rasulullah cerita demikian. Orang yang keluarga aku ni ada yang jenis macam tu. Aku bukannya rapat dengan dia. Yang aku rapat ialah Allah dan juga orang mukmin. Tapi dia ni sekadar aku layan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Demikian pada diri kita. Atau kita ni kadang-kadang kan, walaupun dia tu saudara kita, yang mak saudara kita, pak saudara kita, walaupun dia adik-beradik dengan kita dan seumpamanya, tapi waktu mana dia tak jaga perintah Allah, maka terlepaslah dia dengan kita. Hanya sekadar kita jagalah hubungan, sekadar itu sajalah. Tapi nak kata rapat macam kawan-kawan yang lain, tak adalah. Kenapa dia tak jadi demikian? Kerana dia ni bukannya orang yang dipanggil, yang patut kita kawal sebagaimana jaganya hubungan dengan Allah dan juga yang disebut dengan orang mukmin tadi. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Rasulullah datang seorang lelaki dekat dengan Rasulullah, lalu tanya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, sebutkanlah pada saya amalan yang melayakkan saya masuk dalam syurga Allah. Amalan apa yang selayaknya
kalau saya buat amalan ni, saya boleh masuk syurga Allah. Ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab terus. Ada 4 Rasulullah sebut demikian. Yang pertama, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Kamu kena jadi hamba pada Allah, jangan syirik pada Allah walaupun sikit sekalipun. Ni nak masuk syurga ni, ada 4 je Rasulullah sebut. Siapa yang boleh jaga 4 perkara ni, masuk syurga lah dalam hidup dia. Yang pertama, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Kamu kena jadi hamba pada Allah, jangan syirik pada Allah walaupun sedikit sekalipun. Ini amalan yang kalau kita jaga yang ni insya-Allah kita layak ke dalam syurga Allah. Dasar pada hadis Rasulullah ni, Rasulullah ditanya oleh pemuda, ditanya, amalan apa yang melayakkan saya masuk dalam syurga? Rasulullah kata, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Maknanya akidah kita kena jelas. Bila kita berakidah, berkeyakinan dalam hidup kita ni, kitanya jangan syirik pada Allah walaupun sedikit sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus salah. Dirikanlah sembahyang. Dalam hidup ni jaga solat. Ni yang pertama tadi, walaupun bunyinya menjadi hamba pada Allah, jangan syirik pada Allah walaupun sedikit tu, maknanya bunyi je mudah tapi bendanya payah. Kerana ramai dalam diri kita, orang kita ni, bila dia sebut saja menjadi hamba pada Allah, dia jadi campur dalam diri dia. Hamba kepada duit, hamba pada jawatan, hamba kepada yang ideologi yang masuk. Ideologi yang masuk dalam pemikiran dia ni menyebabkan pecah hubungan dia dengan Allah. Dipanggil demikian. Yang pertama. Yang kedua, dirikan sembahyang. Siapa nak masuk syurga, jaga solat. Jaga solat dalam hidup dia. Wa tuqimus salah, mendirikan sembahyang. Cerita mendirikan sembahyang ni pun panjang juga. Maknanya apa dia? Jaga solat 5 waktu dalam hidup kamu. 5 waktu tu wajib. Yang lain tu sunat. Yang lain tu jadi sunat. Yang wajib tu kamu kena jaga dalam hidup kamu. Nak jaga 5 waktu ni susah. Di kalangan kita lah. Nak jaga 5 waktu ni tak mudah. Kerana ramai di kalangan kita mencuaikan solat 5 waktu ini. 2. Yang 3, wa tu'tiyaz zakah. Kamu tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Rasulullah sebut, kalau kamu boleh jaga yang ni, kamu tunaikan zakat. Maksudnya harta benda kamu tu, kamu kalau tak boleh tunai zakat, kamu keluar sedekah, kamu hibah. Banyak benda lah dalam Islam ni. Maknanya dalam masalah harta. Dalam masalah harta, kamu kena jaga betul-betul hubungan kamu dengan Allah. Maknanya kamu keluarkan zakat. Yang keempat, wa tasilur rahim, menyambungkan silaturahim. 4 ni je amalan yang melayakkan masuk dalam syurga Allah. Bila kita boleh jaga 4 amalan ini, masuk syurga lah. Pintu mana yang Allah sediakan untuk diri kita, bagi orang yang dia jaga dengan 4 perkara ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak jaga 4 perkara ni susah di kalangan kita. Asyik ada je perasaan tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Ada je diri kita ni. Nak putus silaturahim tu mudah sangat dalam diri kita. Sebab apa kita jadi mudah putus silaturahim? Kerana prasangka kita tu jadi senang nak jadi buruk. Ramai di kalangan kita ni berprasangka. Sangka buruk dengan orang tu, sangka buruk dengan orang ni. Yang akhirnya, bila kita berprasangka macam tu menyebabkan rosak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Fa in lam yajid tamran falma'u fa innahu tahur." Qala as-sadaqatu ala al-miskin sadaqatun wa ala dhir rahim ithnanin sadaqatun wasilatun hadithun hasan rawahu Tirmizi wa qala hadith hasan. Daripada Salman bin Amir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, ketika mana kamu berbuka puasa di kalangan kamu, bila kamu aftara ahadukum, bila kamu berbuka puasa, berbukalah ala tamrin, berbukalah dengan buah kurma. Jangan berbuka dengan buah durian. Senang kita. Orang kita, dia berbuka, dia tengok
buah-buah banyak kan. Buah-buah macam-macam jenis buah yang dia buka. Tapi Rasulullah kata, ni hadis khusus Rasulullah sebut. Bila berbuka dengan buah tamar. Rasulullah sebut demikian. Kerana apa dia? Fa innahu barakah. Kerana buah kurma ni berkat. Rasulullah ajar demikian. Senang ceritanya dalam rumah kita ni kena ada buah kurma. Senang ceritanya. Dalam rumah tangga kita ni, di antara buah-buah yang ada, buah kurma. Kerana buah kurma ni buah yang berkat. Itu cara kita kena faham. Berkat ni apa dia? Sesuatu yang sikit tapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sukar dirasakan senang. Itu berkat lah. Berkat ni sesuatu yang jauh tetapi dirasakan singkat. Sesuatu yang kita rasa payah tetapi dirasakan senang. Itu berkat. Berkat ni yang nampak pada zahirnya panjang, tapi dia jadi singkat aja masa. Itu berkat. Berkat ni sesuatu yang sikit tapi dirasakan banyak. Tanda berkat. Duit kita kan, gaji kita dapat RM1,500. Minta contohnya, gaji kita. Tapi 1,500 ni kita boleh buat semua sekali. Boleh buat semua, cukup lengkap. Dalam hidup kita, tanda gaji kita berkat. Tapi kalau 1,500 tak cukup juga. Tak cukup. Ada benda yang kita rasa yang tu lagi yang menyebabkan kita ni berhutang sana, berhutang sini dan sebagainya. Tanda tak berkat. Tanda tak berkat. Berkat ni cara mudahnya sesuatu yang sukar tapi dirasakan senang. Itu berkat. Rasulullah dia sebut ada beberapa keberkatan. Keberkatan daripada individu berkat. Rasulullah sendiri berkat, mak ayah berkat, orang yang berkat dalam hidup kita ni, anak yatim berkat, orang miskin berkat. Kadang-kadang tempat yang berkat. Mekah, Madinah tempat berkat lah. Di Masjidil Aqsa berkat, dia panggil demikian. Kadang-kadang masa yang berkat. Masa yang berkat. Majlis ilmu, masa berkat. Kemudian apa lagi? Sebelum subuh, masa berkat. Ramadan, masa berkat. Ramadan tu, sebulan tu, kita rasa singkat je. Kadang-kadang melalui makanan berkat. Makanan berkat ni apa dia? Makanan berkat. Makan berjemaah, berkat lah. Bila kita makan berjemaah. Apa lagi makan berkat? Melalui makanan ni, Allah jadikan melalui buah kurma tu sendiri berkat. Kurma dan buah tin. Wattini wazzaitun. Buah zaitun berkat juga. Ni minyak zaitun. Ni berkat. Yang Allah jadikan di antara makanan yang berkat yang disebut dengan kurma. Kurma ni fa innahu barakah. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sendiri sebut ni, buah kurma ni buah yang berkat. Kita makan sikit 3 biji je, kenyang dah. Boleh tahan dah. Tenaga kita boleh mampu untuk sehari. Allah jadikan demikian. Pagi kita makan kurma sebelum mana subuh. Dengan syarat sebelum subuh. Kita makan kurma sebelum mana subuh. Sebiji je boleh bertahan sampai maghrib. Itu cara berkat dipanggil demikian. Tapi cuba kita makan kurma juga. Kita makan kurma juga, tapi lepas pada subuh tak boleh bertahan. Tapi dia ada masa dia sebelum mana subuh, masa yang berkat. Itu cara demikianlah. Kemudian bukan sekadar tersebut, buah kurma ni Allah jadikan pada diri dianya, gizi dia tu seimbang. Makanan yang cukup lengkap, kekuatan pada diri kita. Tapi jangan lebih sangat jadi kencing manis. Lebih kadar dia kencing manis jadinya. Tapi kalau kita jadi batuk, jadi macam-macam gaya. Tapi kalau kita makan sekadar, untuk sekadar sebiji, 2 biji, padan pada diri kita ni. Masa demikian. Fa illam yajid tamrun. Kalaulah sekiranya tidak ada tamar. Rasulullah sebut, waktu mana berbuka ni, falma, minumlah air kosong. Minumlah air mineral, air telaga tu. Kadang-kadang air dulu-dulu kan, zaman-zaman dulu, korek telaga je. Kemudian telaga tu daripada air pula air tanah liat, jernih je. Ataupun air pasir, jernih je. Sampai ke dasar. Nak sebutnya. Minum air tersebut. Rasulullah sebut. Ataupun masaklah air terlebih dahulu, air masak.
air yang dah dimasak, kemudian minum air tersebut. Fa innahu tuhur. Rasulullah sebut kurma tadi berkat, manakala air ni lambang kesucian. Kalau tak ada kurma, Rasulullah kata fa illam yajid tamran falma, minumlah air. Ini air waktu mana berbuka puasa. Fa innahu tahur, dia membersihkan. Rasulullah gambarkan demikian. Kerana air itu dia akan menyucikan. Lalu alim ulama tanya, dicuci apa? Dicuci dalam darah-darah kita ni. Darah-darah kita ni masuk ke kotoran, racun-racun, bahan-bahan kimia yang masuk dalam tubuh badan kita ni. Bila kita makan, kadang-kadang kita makan nasi, makan gandum dan sebagainya, dia makan sayur-sayur ni, dia masuk dalam tubuh badan kita ni racun-racun. Tu racun yang zahir, racun yang batin yang disebut dengan santau yang masuk dalam tubuh badan seseorang. Yang kena, ramai orang kita kena, tapi dia tak perasan benda demikian. Jadi kulit dia gatal, kemudian dia batuk kering, kemudian dia kena benda-benda demikian. Doktor-doktor dia kata ni TB, ni penyakit macam-macam gaya dah. Penyakit-penyakit yang zahir yang doktor nampak. Yang tak nampak ni, penyakit yang tak nampak ni dengan apa dia? Dengan sihir, santau dan sebagainya yang menyebabkan rosak badan tersebut. Rasulullah kata minum air. Bila kamu minum air, dia cucilah yang disebut dengan benda-benda yang kotor tadi. Rasulullah gambarkan demikian. Maknanya bila kita puasa tahan 12 jam ataupun kita puasa 8 jam, 9 jam yang kita puasa ni, dia boleh menyebabkan tubuh badan kita jadi sihat. Tubuh badan kita ni boleh jadi sihat dengan cara kita puasa lah. Dengan syarat waktu mana kita berbuka tadi, berbuka ikut yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar demikianlah, berbuka dengan air. Wa qala as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Lalu Rasulullah sambung lagi, bersedekah pada orang miskin adalah memperolehi satu pahala sedekah saja. Kalau kamu berjumpa dengan orang miskin, kamu sedekah pada dia, tamar ke, air ke dan sebagainya, dapatlah satu pahala sedekah kamu. Tapi kepada orang miskin yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kamu, maka kamu boleh 2 pahala sedekah. Wa ala dzir rahim isnatan sintan, Rasulullah sebut demikian. Kalau kamu sedekah orang tu miskin, kemudian dia ada hubungan kekeluargaan pula dengan kamu, dia sepupu kamu, dia adik-beradik dengan kamu, ataupun dia pak saudara, mak saudara kamu, 2 pahala kamu dapat. 2 pahala kamu dapat. Pahala orang miskin tu yang kamu bagi itu satu. Yang kedua, pahala menyambung silaturrahim itu satu. Sedekah tu satu. Yang kamu dapatnya, pahala kamu bagi sedekah tu satu. Yang kedua, kamu menyambung silaturrahim. Tu pun 2 pahala yang kamu dapat. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut pada diri kitanya, bila kita nak berinfak, pilihlah orang yang banyak kita dapat pahala, kita bagi pada dia. Macam kadang-kadang kan, ada di kalangan kita tengah-tengah makan, orang kafir datang. Orang kafir datang minta sedekah untuk nak beli beras kononnya, kan, pada diri dia. Maknanya memang dia susah sungguh. Bolehkah kita bagi pada dia? Boleh. Tapi dapat pahala satu je lah. Tapi kalaulah ada orang Islam datang minta nak beli beras juga, benda yang sama juga, dapat 2 lah pahala pada kita. Satu, pahala kita sedekah. Yang kedua, kita tolong sama orang Islam. 2. Kemudian yang datang tu pula, tengok-tengok anak sepupu kita yang datang, kita pun bagi. Tengok anak sepupu kita datang, kita tengah makan, dia datang ulur, dia kata beras tak boleh nak beli dan sebagainya. Dia tengok, Allah, anak sepupu aku, kita sebut demikian, misal contohnya. Ataupun 2 pupu lah, 3 pupu lah, jauh dah kita dengan dia. Tapi kita tanya-tanya, kamu anak siapa? Kamu duduk kat mana? Kita pun tanya-tanya. Dia pun jawab, duduk sini-sini. Oh, ni keluarga kita ni. Kita pun bagi. 3 pahala kita dapat. 3 pahala sedekah. Pahala yang disebut dengan sama orang Islam. Yang ketiga, kekeluargaan. Silah yang kita sambung tadi. Allahu Akbar. Murahnya pahala yang Allah nak bagi pada kita. Tapi orang kita tak jaga.
hubungan kekeluargaan ini. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakruhuha faqala li talliqha fa abaitu fa ata Umar radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dhalika lah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kata dia. Ni daripada Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Umar anak pada Sayyidina Umar. Anak pada Sayyidina Umar, dia sebut di bawah saya ni ada seorang perempuan. Maksudnya saya mempunyai seorang isteri dan saya mencintainya. Nah ni Abdullah bin Umar, Ibnu Umar dia kata aku ni ada seorang isteri, aku sayang isteri aku ni. Sayang isteri aku. Kemudian sedangkan Umar, ayah kepada Abdullah ni, Ibnu Umar ni, ayah kepada Ibnu Umar ni, ayah aku membencinya, tak suka dengan perempuan. Aku sayang pada perempuan ni. Kemudian ayah aku pula tak suka dengan menantu dia ni. Kemudian lalu Umar berkata kepadaku, Sayyidina Umar ni dia sebut pada anak lelaki dia ni, talliqha, ceraikanlah, talakkanlah isteri kamu tadi. Aku tak suka, katanya ayah. Ayah ni sebut, ni kena ingat betul-betul ni. Besarnya kuasa ayah dalam kuasa kekeluargaan dipanggil, dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian dia sebut ceraikanlah isteri kamu tu. Boleh jadi tak suka ni kerana PA perangai ke menantu ni adalah PA perangai orang-orang tertentu. Belum kahwin ni elok je, tapi dah kahwin tu tahu perangai, malah pergi ke dapur rupanya. Yang lepas kahwin tahu perangai menantu dia ni, menantu perempuan dia ni perangai macam ni, hodoh, tidur kuat, cakap sembang sampai tengah-tengah malam. Benda-benda yang demikian lah yang menyebabkan kebencian pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun sebut pada anak dia, ceraikanlah dia. Waktu mana suruh cerai tu, aku sendiri, katanya Ibnu Umar ni, dia kata, aku tak nak lakukan. Tak boleh nak cerai. Bukannya mudah nak dapat akan cinta kasih ni, payah daripada seorang. Tiba-tiba suruh cerai. Bila suruh cerai, aku tak nak cerai. Lalu Umar pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Jumpa dengan Rasulullah. Lalu cerita pada Rasulullah. Fa'abaitu. Fa'atan Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pun pergi mengadu kepada Rasulullah. Dia panggil, ya Rasulullah, dia kata, anak aku fadzakar dzalikalah. Ceritalah keadaan yang berlaku pada menantu dia ni, perangai menantu dia, perangai anak dia. Aku suruh anak aku cerai menantu aku ni, tapi dia tak nak cerai, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh panggil Abdullah tu, mari dekat. Bila mari dekat saja, lalu Rasulullah kata, talliqha, ceraikanlah perempuan itu. Maknanya apa dia? Dengar kata ayah kan. Ayah ni besar nilai dia dalam hidup seorang lelaki. Walaupun dia waktu mana dia sebut tersebut, dia tak nak. Sayang, dia kata, sayang nak cerai. Sayanglah, nak kahwin payah dah. Tiba-tiba di waktu mana nak kahwin tu, ayah pula suruh cerai. Tak setuju dengan menantu ni. Maka macam mana dengan cara demikian? Ceraikanlah. Rasulullah kata, talliqha, ceraikanlah. Maknanya utama siapa? Utamanya ayah tadi. Lepas tu orang perempuan, bila kalian kahwin, kalian kena jaga mertua. Jangan kita ni buat berkelahi dengan mertua, jangan. Orang perempuan ni, penyakit dia, ada satu penyakit, lepas pada dia dapat anak, dia dah dapat yang disebut dengan suami dia tu, dia buat kelahi dengan mertua dia. Bila dia berkelahi dengan mertua dia ni tak puas hati dengan dia. Mertua dia suruh cerai lah. Dia kata, perempuan macam ni nak duduk dalam rumah tangga, bukan keturunan aku, katanya jenis demikian. Ni Sayyidina Umar ni, cerita Sayyidina Umar. Yang cerita ni Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar, Ibnu Umar, yang cerita demikian. Dia kata, aku ni sayang pada isteri aku tu, tapi dah ayah aku suruh cerai,
Kerana besarnya nilai kekeluargaan tadi. Nilai kekeluargaan tu besar. Alasan-alasan tak disebut. Tapi aku tak nak cerai. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata, dengar kata ayah kamu, ceraikanlah. Senang cerita, cerai dengan perempuan itu. Tu cara dalam hidup kita lah. Cuma alim ulama' tanya balik lah. Alim ulama' kata, kalau begitu setiap ayah-ayah yang suruh anak lelaki dia cerai isteri dia, kena ikut ke? Kena ikut ke tak kena ikut? Kena tengok pula, katanya para alim ulama'. Kena tengok, ayah tu macam Umar ke tidak? Tapi kalau ayah tu macam Syahrukh Khan, misal contoh, tak boleh ikut dah. Tapi kalau ayah tu macam yang disebut dengan orang-orang soleh, orang alim sungguh. Ayah dia ni orang alim, orang soleh. Anak-anak kena ikut. Kena ikut. Yang diarahkan oleh ayah tadi. Itu besar nilai dia panggil demikian. Beruntunglah kalau siapa yang kahwin dengan anak yatim, senang cerita. Tak ada ayah. Ayah dia. Jadi ayah dia tersebut tak ada dah yang nak mengarahkan dia. Maka beruntunglah dia, selamatlah dalam kekeluargaan dia. Sebab tu orang perempuan jangan rasa comfort zone sangat. Jangan rasa selesa sangat. Bila dah kahwin, dah ada suami dah, dia selesa. Jangan diingat dia selesa. Bila masa saja dia boleh diceraikan dalam hidup dia. Sebab tu kuasa cerai ni berada pada orang lelaki. Allah tak jadikan kuasa cerai ni berada pada orang perempuan. Kalau berada pada perempuan, lagi kerap kena cerai. Lagi kerap kena cerai. Orang lelaki ni balik lambat sikit, cerai terus. Bukan talak satu, talak 10 terus. Nak sebutnya, dia akan jadi demikian. Kerana emosi dia terkedepan dibandingkan dengan akal dia. Sebab tu ramai orang perempuan, bila soal yang disebut dengan soal nikah kahwin ni, dia teremosi terus. Dia tak boleh dah guna akal. Dia jadi payah dia nak guna akal. Dia guna emosi. Bila dia banyak guna emosi, di waktu itu dia tak terkawal diri dia. Jaga-jagalah dalam hidup kita ni. Kena guna akal yang waras, yang Allah jadikan pada diri kita ni untuk kita susun kekeluargaan kita. Kemudian cerita lagi. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqal anna limra'atun wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Ni pun satu lagi hadis. Hadis ni tadi ayah, ni ibu pula. Ibu cerita. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, datangnya seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah. Lalu ditanya Rasulullah, inna limra'atun, aku ni ada isteri, aku punya seorang isteri, dan manakala wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha, manakala mak saya sentiasa menyuruh saya menceraikan isteri saya. Mak saya ni, mak lelaki ni, maknanya mak mertua pada perempuan ni lah, supaya ceraikan isteri saya ini. Faqala, lalu dalam keadaan demikian Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah bersabda begini, orang tua tu al-walidu awsatu abwabul jannah, kedua ibu bapa kamu ni pintu kepada pintu-pintu syurga untuk diri kamu. Rasulullah pernah sebut demikian. Rasulullah kata apa dia? Al-walidu awsatu abwabul jannah, mak ayah kamu ni pintu kepada pintu-pintu syurga. Dia di tengah-tengah. Kamu nak masuk syurga tu, dia duduk depan dulu. Dia depan. Dialah pembuka dan penutup pada pintu syurga untuk diri kamu. Maknanya demikian. Mak ayah kamu, wahai orang lelaki. Kemudian, fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab awif fazhu rawahu Tirmizi wa qala hadis sahih. Kalau kamu nak masuk syurga, maka jikalau kamu suka, buanglah pintu itu. Tidak perlu mengikuti perintahnya dan tidak berbakti padanya. Tapi ini adalah dosa besar. Ataupun jagalah pintu tadi dengan mengikuti perintah dan berbakti, dan ini besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fa in syi'ta fa'adhi' zalikal bab. Kalau kamu rasa nak cuai, kamu tak payah peduli pada pintu syurga tersebut.
Kamu dapat dosa lah dalam hidup kamu. Fa in syi'ta, kalau kamu nak fa'adhi', maknanya kamu tak payah peduli pada mak ayah kamu. Mak ayah kamu kata apa pun pada diri kamu jangan ambil berat terhadap mak ayah kamu. Bila kamu tak ambil berat pada mak ayah kamu, masuk neraka lah kamu, senang kita. Masuk neraka lah kamu. Tapi kalau kamu zalikal bab, au hifazhu, ataupun kamu pilih dengan mak ayah kamu ni, kamu nak jaga dia. Bila kamu nak jaga dia, kamu berusaha untuk kamu pelihara dia, kamu taat perintah mak ayah kamu tadi, maka masuk syurga lah kamu. Kamu nak yang mana? Kamu sayang pada isteri kamu ke? Kamu sayang pada mak kamu? Kerana orang perempuan yang beremosi ni, dia sentiasa cabar suami dia kan. Dia sebut, pilih antara saya ataupun mak awak, dia sebut. Kan yang jadi emosi tu, dia akan sebut tu, kalau awak nak jaga sangat mak awak kahwin je dengan mak awak, dia sebut. Dia sebut demikian pada suami dia. Di waktu itu, suami itu ceraikanlah isteri. Ceraikanlah isteri. Kerana kalau kamu jaga juga perempuan begini, masuk neraka kan. Dengan kamu masuk neraka. Itu cara demikian. Mak dan ayah pada orang lelaki ni besar dalam hidup dia. Besar. Mak dia, ayah dia. Kemudian mak mertua dia, ayah mertua dia, mak saudara dia, ayah saudara dia. Dia kena jaga. Orang lelaki ni tanggungan dia bukan sekadar dia je, tapi dia kena jaga orang-orang yang diharam kahwin dengan dia. Orang yang diharam kahwin tu siapa? Dalam hidup dia, mak dia, ayah dia, mak mertua dia, ayah mertua dia, mak saudara dia, ayah saudara dia. Ni orang yang diharam kahwin. Bila dia boleh jaga yang ni, bila orang lelaki dia jaga yang ni, maka dia masuk syurga pintu mana dia nak. Tapi kalau orang lelaki tak boleh jaga yang ni, neraka lah bagi diri dia. Neraka lah pada diri dia, yang menyebabkan dia akan terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini besarnya tanggungjawab dalam kehidupan kekeluargaan ini sendiri. Kemudian hadis yang akhir sekali. Hadis yang akhir sekali ini, wa an Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-khalatu bi manzilatil Mak saudara kamu, Rasulullah kata, al-khalatu bi manzilatil Mak saudara kamu tu adalah kedudukan dia sama dengan ibu kamu. Al-khalatu maknanya mak saudara. Mak saudara dalam hidup kamu tu kedudukan sama dengan ibu kamu. Rawahu Tirmizi wa qala hadis sahih wa fil babu ahadits katsirah fi sahih masyhurah minha hadis ashabul ghar wa hadisul jurah wa qad sabaqaha wa ahadits masyhurah fi sahih khudhaha ikhtisara wa min ahimmaha hadisu Umar bin Amsah radhiyallahu anhu at-tawil mustahil ala jumalil katsir min qawaidil Islam wa adabi. Dia kata hadis ni banyak sangat cerita tentang mengenai hadis sahih mengenai mak saudara, pak saudara, kedudukan dia tinggi dalam Islam. Jangan kamu pandang lekeh pada mak saudara kamu. Jangan kamu lekeh pada adik-beradik, pada mak kamu, ayah kamu. Jangan. Kerana mak saudara, pak saudara ni kedudukan dia sama dengan kedudukan ibu kamu. Bimanzalatil Kedudukan dia sama dengan kedudukan ibu kamu itu sendiri. Nak kena jagalah pada diri kita. Kadang-kadang kita ni tak peduli pada mak saudara, tak peduli pada pak saudara. Padahal pak saudara kita yang disebut dengan pak saudara kita, mak saudara kita ni kedudukan dia sama kedudukan dengan ibu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Banyaklah hadis-hadis yang lain yang cerita kedudukan ini sendiri, insya-Allah. Kita berhenti habislah dalam bab ini. Kita akan sambung dalam bab tahrimul uquq wa qati'atur rahim. Haramnya kita menderhaka pada kedua ibu bapa kita dan memutuskan hubungan silaturahim. Insya-Allah kita akan sambung akan datang nanti. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.